Hai, Assalamualaikum. Pelajar-pelajar Tingkatan 5 UIM, UPM. Kan dah siap semua? Seminggu dah cuti. Cikgu tunggu. Ada yang tak hantar lagi tugasan pada saya. Okey, kali ni minggu ni wajib hantar. Sebab saya cikgu nak hantar Google Form. Awak akan submit awak punya kerja dalam Google Form. Okey, nanti akhir kelas nanti saya akan beritahu saya pesan. Dan Telegram juga saya pesan. Okey, baik, hari ni kita sambung. Tajuk masih lagi bab 1. Ini di muka surat buku teks ya. Buka buku teks masing-masing ya. Ni muka surat 36. Okey, tajuk antibiotik. Okey. Antibiotik biasa dengar kan? Awak kalau jumpa doktor, kalau awak kena demam, sakit tekak, mesti doktor bagi antibiotik. Okey. Awak tahu tak antibiotik ni untuk merawat penyakit apa? Okey. So, hari ni kita kena tahu apakah antibiotik. Antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria je. Okey. Antibiotik ni tak berkesan tau. Kalau kena jangkitan virus. Okey. Seperti demam biasa, sesama, batuk. Okey. Lagi satu nak tanya ni. Apakah kerintangan antibiotik? Awak tahu tak apa itu kerintangan antibiotik? Okey. Kerintangan antibiotik ni ialah hilang upaya untuk bunuh bakteria. Baik. Oleh itu antibiotik tak lagi berkesan untuk rawat penyakit jangkitan bakteria. Awak tahu ada satu tahap nanti antibiotik dah tak power dekat badan kita. Apa puncanya? Okey, kita tengok ni sebelah ni. Kita tengok sebelah ni. Okey. Punca berlaku kerintangan antibiotik ni ialah mungkin pengguna menggunakan antibiotik ni berlebihan. Okey, doktor suruh makan 2 biji satu hari, dia makan 4-5 biji, 6 biji. Tak boleh. Okey, nanti dia akan jadi tak berkesan. Okey, seterusnya antibiotik ni, penggunaan antibiotik yang tak tepat. Contohnya, merawat jangkitan disebabkan oleh virus. Okey, kita bagi antibiotik, jadi dia tak berkesan. Okey, seterusnya, tidak mengambil antibiotik dalam tempoh masa ditetapkan. Ikut suka hati. Doktor suruh makan 7 hari, awak makan 2 hari, dah berhenti. Jadi tak berkesan. Ataupun terlebih makan. Tak boleh ya. Okey. Bahayanya kerintangan antibiotik ni, atau kenapa? Kerana kerintangan antibiotik ni akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Sebab apa? Makan antibiotik tak berkesan. Jadi kita boleh dijangkiti oleh penyakit lain. Okey. Baik, ini kalau tak clear ni awak boleh tengok buku teks ya, buku surat 36. Okey, next slide. Okey, ni awak tengok sini eksperimen 1.3 ada di buku teks muka surat 37. Okey, yang ini kita boleh nak buatlah dalam online ya. Yang ini adalah eksperimen wajib yang kedua. Eksperimen wajib yang pertama hari tu mikroorganisma. Faktor mempengaruhi mikroorganisma itu pun kita akan buat di makmal. Yang ini adalah eksperimen wajib yang kedua, mengkaji kesan kepekatan antibiotik. Okey, kita akan buat next ya. Okey, kemudian teruskan dengan ini. Baik, kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey, masa tingkatan 2 dulu, you all dah belajar tau tentang penyakit berjangkit. Awak ingat lagi tak? Baik, ini kita tengok apakah kesinambungannya. Okey, penyakit berjangkit yang ada dalam buku teks ni, ada dalam buku teks juga ya. Muka surat 30, muka surat 40. Okey, muka surat 40. Okey, dia bagi satu contoh penyakit berjangkit sini, pneumonia. Pneumonia ni jangkitan pada paru-paru. Okey, disebabkan oleh nama bakteria dia Streptococcus pneumonia. Ini boleh menyebabkan penyakit batuk kokol ataupun penyakit radang paru-paru. Okey. Baik, ini dirawat dengan antibiotik yang nama dia penicillin. Okey. Kemudian seterusnya ni penyakit macam kurap kaki lah. Okey, kulat kaki atau bahasa Inggeris panggil athlete's foot. Okey. Ini disebabkan oleh fungi. Ni macam kita pakai stokin lembab, kasut rosak, kasut yang basah selalu, dia boleh menyebabkan athlete's foot lah. Okey, yang ini disebabkan oleh fungi. Nama fungi tu Trichophyton rubrum. Okey, ia dirawat, kita dibagi ubat antifungal. Okey, nama antifungalnya clotrimazole. Okey, seterusnya ni
penyakit-penyakit juga nama dia kayap. Okey, disebabkan oleh virus tau. Jadi kayap jangan main-main Kayap ni bahaya sebenarnya. Okey, bukan macam kurap. Kayap ni disebabkan virus memang susah nak baik. Okey, dia dirawat oleh antiviral. Nama dia acyclovir. Okey. Baik, kita tengok sini kaedah rawatan penyakit. Okey. Kaedah rawatan pertama yang tadi tu saya terangkan, kita gunakan antibiotik. Okey. Antibiotik ni digunakan untuk membunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria. Antibiotik ni dimakan atau disuntik. Okey, contoh antibiotik streptomycin untuk merawat batuk kering atau yang jenis lain penicillin untuk merawat penyakit sifilis. Okey, kaedah rawatan seterusnya kita guna antikulat atau antifungal. Ia digunakan untuk merawat jangkitan kulat. Okey, kita boleh dapat dia dalam bentuk serbuk, untuk lotion atau gel. Okey, disapu pada bahagian yang dijangkiti. Okey, contoh merawat penyakit kulat pada pada kaki, khususnya celah jari. Tadi itulah acid food. Okey, lepas tu penyakit kulit macam panau dan kurap. Okey, seterusnya kaedah rawatan guna antivirus. Antivirus digunakan untuk merencatkan pertumbuhan virus. Antivirus ni disuntik atau dimakan atau disapu pada bahagian ini dijangkiti. Contohnya merawat kayap. Ini advance tadi itulah yang penerangan yang tadi. Okey. Baik. Ini tugasan. Ini tugasan yang perlu awak laksanakan sebagai homework hari ini. Okey, sebagai tugasan hari ini. Baik, kamu kumpul maklumat tentang antibiotik. Baik, arahan awak gunakan pautan yang diberikan untuk membaca artikel yang disertakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan antibiotik. Tengok ke bawah ni ada QR code. Awak klik QR code ni, awak dapatkan maklumat untuk melaksanakan tugasan nombor 2. Apa dia? Daripada maklumat awak dapat tu, awak cari apakah antibiotik. Kemudian B, apakah akan terjadi kepada pesakit yang mengambil antibiotik? Tidak mengikut masa yang ditetapkan atau tidak mengikut preskripsi, termasuklah arahan makan hingga habis. Kemudian C, apakah kerintangan antibiotik? 3 soalan yang awak kena jawab. Okey, dalam buku latihan. Kemudian awak screenshot. Lepas tu awak hantar ke Google Form yang saya akan bagi. Google Form kejap lagi dalam grup Telegram. Boleh Okey. Itu saja untuk hari ini. Ringkas saja. Okey. Jadi pelajar UIM, pelajar UPM. Okey, kamu buat. Mana yang boleh kamu laksanakan, tolong buat. Jangan tak hadir kelas. Baik, awak hantar Google Form tu, saya catat sebagai kehadiran. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.